serta kekuatan yang diberikan olehnya. Dia pertemukan kita pada pagi yang penuh barakah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih memberi kita peluang, kerana masih memberi kita kesempatan untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Semoga kita tergolong dalam golongan para hamba-Nya yang diridhai dan dikasihi. Muslimin, muslimat, para asatidzah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, imam, terbilan, ahli jawatan kuasa surah Adiniyah Sri Rampai. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sambung perbincangan kita dengan menggunakan kitab Al-Mawsu'iyah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada perkara yang berkaitan dengan pesanan yang ke-19. Pesanan yang ke-19 pada kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-wasiyyatu at-tasi'ata 'asharah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidu fi sabilillah fa innal jihada fi sabilillah babun min abwabil jannati yunajji Allah tabaraka wa ta'ala bihi minal hammi wal ghammi. Rawahu Ahmad wal lafzu lahu wa riwayatihi siqatun wa Tabarani fil Kabir wal Awsat wal Hakim wa sahahu Islam. Jadi kata musannif, kita masuk pesanan yang ke-19, yaitu yang berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam pesanan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidu fi sabilillah. Jahidu, berjihadlah kamu, jadilah kamu sebagai seorang pejuang yang berjuang fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ni Allah Subhanahu baginda Nabi mengajak kepada kita untuk kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana ayat yang menyebut tentang perkara tersebut, mereka yang berjuang pada jalan Allah, wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta benda ataupun diri mereka sendiri,
zalikum khairul lakum, yang demikian itulah baik bagi mereka, in kuntum ta'lamun, kalau kamu nak tahu. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sama lagi, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka yang keluar berjuang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak kata berjuang tadi, ada 3 keadaan. Yang pertama, berjuang ataupun berjihad fima bainahu wa baina nafsihi, di antara jihad dengan berjihad kepada dirinya sendiri, apa yang ada pada dirinya. Jihad pada diri sendiri, iaitu jihad melawan nafsu. Ini yang pertama kali. Jadi jihad tadi ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah berjihad melawan nafsu, iaitu dengan kita meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala mengikut keinginan nafsu kita, dan kita menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, jihad dengan makhluk, ataupun berjihad dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dengan cara kita ayyad'a tama', maksudnya kita menjauhkan daripada perasaan tamak, nak pangkat, nak harta banyak, nak kemewahan, kekayaan. Jadi kita berjihad daripada perasaan tamak kita. Kalau dah dapat sikit, alhamdulillah, dah cukup. Yang tak cukupnya, dapat sikit nak lagi. Dah dapat banyak dah, nak lagi banyak lagi. Yang ni yang dinamakan tamak. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi inilah golongan-golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah ada dah di tangan mereka, tapi masih nak menuntut yang ada di tangan orang lain. Ya, ya. Benda ni dia tak kira siapa pun, sama ada dia itu masyarakat biasa ataupun asatizah, para guru, selagi dia tidak menolak perasaan tamak ada dalam diri dia, maka selama itulah dia tak nak rasa cukup. Ya. Jadi kita rasa biarlah cukuplah, alhamdulillah. Apa yang ada, kita berusaha ada lagi, lebih lagi, alhamdulillah. Itu yang perlu kita selarikan dalam pendapatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa dua yang kita lakukan. Maka kita sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun benda tadi sedikit, tetap kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini jihad yang kedua, iaitu jauhi daripada perasaan tamak, dan kita melakukan ataupun kita mengasihi mereka yang berada di samping kita. Maksudnya
dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, dengan masyarakat tadi, dengan siapa saja pun. Yang pertama kena jauhkan daripada tamak. Yang kedua kena bersifat belas kasihani mereka. Itu yang dinamakan jihad yang kedua. Jihad yang ketiga iaitu jihadun nafs, jihad fi sabilillah ataupun jihad a'da'illah, jihad melawan musuh-musuh Allah. Jihad melawan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Iaitu kita berjihad dengan diri kita, anggota badan kita sendiri, ataupun kita berjihad dengan harta benda untuk menolong linusratillah, untuk menolong membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dalam firman, in tansurullaha yansurukum, jika kamu tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kamu akan dibantu, akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, selain daripada mereka berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan dalam ayat surah As-Saff tadi, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan selain daripada itu, apa yang mereka suka iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fathun qarib, pembukaan yang akan hampir. Ini maksudnya berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Wa basyiril mu'minin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman. Itu ala kulli hal. Jadi nak kata di sini, bila kita tolong memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan kepada kita. Allah Ta'ala akan mencukupkan segala rezeki kita. Allah Ta'ala akan bagi segala-galanya kepada kita. Selain di dunia, ganjaran yang paling besar adalah di akhirat Allah SWT. Ya. Kalau di dunia apa sangat yang kita dapat, tak boleh bawa gimana pun. Ya. Kalau kita dapat harta banyak, habis setakat tu saja, mati kita, matilah. Ya. Tapi harta yang ada semasa di dunia, kita membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alladzina yunfiqun wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka. Infak. Siapa nak keluar pergi berperang, dia belinya alat senjata, tak, kamu pergi. Aku tak mampu untuk nak pergi, tapi aku boleh bagi support, alat peralatan peperangan. Itu alhamdulillah. Jadi Nabi kata jahidu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah SWT. Kerana apa? Fa innal jihada, yang tadi kita dah tengok dah 3 bahagian jihad tadi dan sebagainya. Kenapa perlunya jihad tadi? Bersungguh-sungguh kita melawan yang pertamanya nafsu, yang keduanya kita menjauhi tamak dan berbelas kasihan dengan orang ramai. Ya. Yang kedua ni, jihad yang kedua ni penting, kena ada rasa kasih sayang kepada masyarakat, kawan-kawan kita, tak kira dah siapa pun. Sebab apa? Bila lahirnya kasih sayang, maka tidaklah cepat untuk kita
nak membunuh, nak menumpah darah dan sebagainya. Sebab manusia tadi telah disifat sebagai yasfikud dima. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, apa dia? Malaikat kata, ya Allah, kenapa kau nak jadikan manusia ini sebagai khalifah? Allah Ta'ala kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan atas muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah, ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, kenapa kamu nak jadikan mereka ini sebagai khalifah? Lebih baik kamu cari orang yang, makhluk yang lain yang lebih baik. Yang mana manusia tadi yasfikud dima, suka apa? Suka membunuh, suka menumpah darah. Ini cara dia. Jadi Allah Ta'ala jawab, tak semua orang begitu. Tak semua makhluk Allah yang begitu, yang menumpah darah dan sebagainya. Itu dengan sebabnya kita ni perlu jaga. Jangan sasar kita ni berkuasa, bunuh je. Kita ada kemampuan, kita bunuh je. Kita ada belas kasihan ni. Jangan tiru mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dalam berperang, apa dia? Dibomnya ataupun dihancurkannya mereka yang tidak ada senjata, supaya nak lemahkan negara tersebut, nak lemahkan tempat tersebut. Nabi ajar kita kalau nak berperang, betul-betul berperang tadi bukannya kita melawan orang yang tidak ada senjata, tapi kita melawan dengan orang yang ada senjata. Itu barulah gentleman, betul-betul orang yang kuat, ataupun yang betul-betul orang kata apa, yang terbaik. Macam kita berlaku perselisihan dengan seseorang, orang yang kita berlaku tadi dia rendah daripada kita, maka kita gunakan kekerasan. Apa dia? Kita upah orang, pergi pukul dia. Itu nampaknya satu bukannya kekuatan kita, tapi itu hanya satu perkara yang tidak elok, yang tidak ada sifat rahman ataupun rahim kepada sesama manusia. Yang itu ala kulli hal. Jadi perjuangan ni perlu ataupun penting. Fa innal jihada, sesungguhnya perjuangan tadi fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang kita nak berjuang pada jalan Allah, macam mana? Adakah kita pegang senjata lagi? Sekarang tak perlu lagi, belum lagi. Perjuangan kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini adalah dengan intisyar, kita menyebarkan, menunjukkan. Bila kata kita ni berjuang pada jalan Allah, maksudnya kita menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita yattasifu bisifatil kamalat, bersifat dengan sifat kesempurnaan, seperti mana apa yang ditunjuk oleh syariat tadi, agama tadi. Ni jadi kita berjuang pada jalan Allah, tidak, tapi kita tunjuk sifat tertentu. Apa dia? Kita tuduh orang, kita maki orang. Mana sifat nubuwah, sifat seperti mana sifat Nabi tadi? Kita kata kita ni ikut sunnah Rasulullah SAW. Mana sunnah kita? Mana amalan sunnah kita? Jadi sekurang-kurangnya kita ikut cara sunnah Nabi. Nabi berdepan dengan musuh dia, kalau musuh dia orang kata apa, tak angkat pedang, lagi tu dia tak angkat pedang. Musuh datang baru nak berdebat, baru dia berdebat lagi.
Sebab apa? Cara musuh tu datang. Dia bukan sasar kata, oh, Nabi dah berkata apa, aku ni dah menguasai Madinah, jadi sekarang aku nak bunuh siapa yang ingkar kepada aku. Pernah satu peristiwa berlaku selepas pada Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Duduk Madinah, Nabi kata siapa nak duduk, tak ada masalah pun. Ya. Tapi kalau siapa yang ingkar, layak diterima hukuman. Ada juga golongan yang tak setuju nak merosakkan negara yang dibina oleh Nabi SAW. Kita tahu Nabi bila dah berhijrah sampai di Madinah, Nabi telah menyatukan dua kelompok yang besar. Dua kelompok yang besar yang bergaduh, iaitu kaum Aus dengan Khazraj. Gaduh je. Dengar kata gaduh ni masa saya duduk di Yaman dulu. Duduk Yaman ni kadang dia ada banyak kabilah. Sekejap je dengar kabilah ni bergaduh dengan kabilah ni. Sedikit sikit je. Tapi mereka pun kalau nak gaduh bukannya ni, kalau ada kes, bila terbunuhnya seorang daripada kabilah mereka, macam itulah barulah nak gaduh. Tapi lepas kepada masa tu zaman Yaman tadi baru lepas daripada zaman Syu'ubi, baru lepas zaman komunis kan, dalam tahun 98 lebih kurang apa, dia baru lagi nak berubah. Tapi kalau sekarang ni pun mereka dah berfikir lebih jauh daripada kita. Teknologi mereka pun dah canggih daripada kita. Jadi bila duduk dulu, dengar je bunyi bergaduh, tak bolehlah nak lalu jalan ni. Tapi di tempat saya duduk ni, di sebelah Hadramaut ni, duduk situ tak ada masalah apa. Bahkan senjata pun orang bawa pun, kadang mereka nak masuk ke kota Tarim tadi, mereka lebih suka sembunyikan senjata mereka. Sebab apa? Sebab tempat tu aman. Aman sebab apa? Sebab mereka ikut cakap ulama, mereka patuh kepada apa yang dibawakan oleh ulama. Ulama mereka tempat tu apa dia? Mengajar mereka untuk supaya sembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kerana Allah Taala. Maka mereka hidupkan masjid-masjid buyutillah tadi dengan apa? Dengan ibadah. Adanya kuliah kuliah lepas maghrib, ada kadang kuliah lepas Isya. Kadang lepas maghrib ni mereka tak kuliah, tapi mereka hizib Al-Quran, baca Quran. Kebanyakan di masjid-masjid di sekitar Tarim tadi. Masjid dia banyak mana? Masjid dia hampir dalam satu tempat pekan Tarim tadi, dekat-dekat dengan kawasan dia, lebih kurang 300 lebih masjid. Bila azan ni, Allah, sana bunyi, sini bunyi, sana bunyi, sana bunyi. Kita surah jauh-jauh, sini semua, sebelah ada Ibn Mantelah sini nak Hamzah mereka kadang boleh kata selang sikit ada masjid, ada surau. Setiap masjid dan surau yang ada di kota Tarim tu ada je jemaah dia. Allah Akbar. Ada jemaah dia. Kalau masjid Jamik, masjid solat Jumaat ni, satu saf dekat 100-200 orang. Satu lebih kalau tak silap, sebab dia panjang. Saf yang pertama tu Kalau solat Jumaat jangan tanya, kadang 1000,
habis berapa saw panjang sampai ke belakang. Dia kira satu saw ni pendek ni, panjang 2 kali ganda ni. Dia kata jauh daripada ujung sana nak ke ujung sini. Ramai. Berkata ulama penduduk tempatannya, dulu yang duduk di saw yang pertama dan yang kedua waktu hari solat Jumaat semuanya ulama. Allah. Kita duduk saw pertama adalah Bilal, kan? Adalah yang alim sikit, yang tahu ilmu sikit nah. Tapi di masjid Jami' tadi duduk saw yang pertama saja, saw yang pertama dengan yang kedua saja dah ulama. Bukan mereka yang declare, oh saya ulama, tak. Declaration itu adalah daripada masyarakat. Kalau nak menuntut ilmu, kalau tak ada tempat menuntut ilmu, boleh menuntut daripada peniaga-peniaga tadi. Peniaga tadi mereka tak ada pelanggan, mereka buat apa? Baca Quran, baca kitab, murajaah balik kitab. Sebab pernah seorang guru saya, dia daripada peniaga kedai, mengajar kitab kepada saya. Oh, layak ke? Mereka sebelum nak berniaga, mereka faham dulu apa hukum berkaitan dengan perniagaan. Itu sebabnya kepala ikan mereka tak jual di sana. Kalau kepala ikan ada lah, duduk nak ambil ikan sana besar, ya, makan ikan besar. Kepala tak jual, ambil siapa nak. Tapi kalau kita kepala, satu kepala RM60 ada. Itu setelah dia jadi. Kalau tak jadi pun kadang 1 kilo dalam 40 atau 30 kalau tak salah saya lah, kan? Tu ikan jelah ke atau ikan ni, kan? Tu kepala lebih apa? Lebih mahal daripada isi. Allah Akbar. Tapi mereka benda yang tak berfaedah, yang tak boleh bagi faedah, mereka dah tahu hukum dia. Itu sebabnya peniaga-peniaga di situ mereka tak nipu. Dan mereka tak pernah pun nak ada perasaan dengki sesama dengan jiran mereka ataupun kedai sebelah dan sebagainya. Ini yang ditunjukkan orang yang berilmu bila berniaga, kalau tak ada orang, mereka pun tak ada masalah pun. Hatta guru saya, dia pun ada juga dia punya perniagaan dia, apa dia, perpustakaan dia dan sebagainya. Ada yang seorang travel agency. Ni guru. Tu jadi kita, bila sebagai kita ni guru, bukannya oh kita nak dapat hasil daripada kita mengajar, tak. Guru-guru yang mengajar saya tu, yang mengajar di tempat saya belajar tu, kebanyakan semua ada perniagaan, ada perusahaan, ada pertanian. Mereka buat kerja. Datang untuk nak mengajar tadi, alah gaji berapa? Bukan bagi gaji pun, hanya sabu hati daripada pusat kajian tadi. Tapi mereka ada pekerjaan sendiri. Macam kita lah, kita jadikan surau ni tempat pengajian. Orang yang datang tadi, ada yang peniaga, ada yang orang kata apa ni, apa semua, ya. Jadi bila yang datang mengajar, mereka bukannya hanya pendapatan tetap tadi untuk mengajar saja. Jadi para asatizah tadi kena berubah, kena tunjuk contoh sebagai dia ni bukannya hanya dengan mengajar tadi untuk dia nak dapatkan apa kehidupan dan keuangan dia dan sebagainya, tapi mulalah dengan cari yang inisiatif yang lain. Ini yang ditunjuk oleh para guru kami. Dan dalam kuliah dia tak pernah sesen pun minta kepada anak murid.
Ada dia buat isytiharah, kita kekurangan dana untuk nak bagi makan kepada pelajar kita, jadi bolehlah siapa nak ada buat. Tak pernah pun guru bercakap perkara tersebut di hadapan anak murid dia ataupun di hadapan masyarakat awam. Tak. Di hadapan masyarakat awam ni dia kata apa? Berimanlah kamu kepada Allah, tunaikanlah solat, bagaimana cara nak solat, bagaimana cara nak buat ibadat dia dan sebagainya. Ini itu yang di bawahnya, yang dia tak bawa lain. Dia taklah kata kamu kena sokong A, tak sokong B, tak. Dia cerita tentang ilmu dulu. Daripada ilmu tadi, suluhlah, nampaklah kamu siapa dia yang sebenarnya dan sebagainya. Alhamdulillah. Fa'innal jihada fi sabilillah babun min abwabil jannah. Kerana berjihad pada jalan Allah, menjadi pejuang yang berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala, babun min abwabil jannah, salah satu pintu untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadi kita berjuang sekarang ni, berjuang macam mana? Kita menyebarkan, ajak orang, jom kita gimana? Pergi sembahyang. Berjuanglah tu kan? Supaya untuk nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Tambah zaman sekarang lagi mudah kan? Pakai petak kat segini je, tak payah banyak kan? Tanya kawan, Assalamualaikum, apa khabar? Lama tak nampak, sihat ke? Jom kita pergi sembahyang, apa jom kita pergi surau. Malam ni ada kuliah hijrah, hijrah contoh. Itu perjuangan kita. Anfiqu fi apa kita berjihad tadi dengan bi amwalikum, dengan harta benda kita. Yalah ini. Jom siapa nak pergi dengar kuliah. Tak ada kenderaan, tak apa, saya ada kenderaan. Ingat zaman saya masa dulu kecil-kecil dulu, ayah ni tak ada kereta. Keluarga kami keluarga yang kata apa, miskin hidup. Tapi ada seorang ni, dia memang Ustaz beritahu je Ustaz nak pergi mana. Dia bawa, dia yang bawa. Kadang satu keluarga kami semua naik kereta dia bawa pergi mengajar. Ayah ni memang mengajar daripada dulu, sebelum dia berhijrah duduk di KL pun dia dah mengajar di kampung. Dia dah bawa pergi kat sini, pergi kat sini. Kita dulu kecil-kecil, Allah biasalah, budak-budak pergi masjid aja nak lari nak main je. Tapi Alhamdulillah, sebab apa? Dia berlari, lepas pada tu dia tak lari daripada masjid dah. Mai besar dia tak lari daripada masjid. Kita yang duk risau sekarang ni, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, generasi yang akan datang ni, generasi yang mula dah lari daripada masjid. Mereka sedang mencari jalan yang lain. Jalan mesti ada wifi, kalau nak pergi tadi mesti ada komputer, adanya tab, adanya handphone dan sebagainya. Susahlah kita, susah. Tengah nak sembahyang pun, boleh kata sembahyang pun tak tahu bagaimana nak rukuk, bagaimana nak sujud. Ini yang amat sedih kita, generasi yang akan datang nanti. Yang kita alhamdulillah. Jadi itu, berjihad pada jalan Allah merupakan salah satu pintu untuk kita masuk syurga. Yunajji Allah tabaraka wa ta'ala bihi, maka Allah Ta'ala yang menjayakan kita, yang memberikan peluang kepada kita untuk nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan untuk menjauhkan kita daripada al-hammi, iaitu perasaan gelisah. Jadi dengan sebab kita berjuang pada jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menghilangkan rasa kegelisahan di dalam diri kita. Allah Ta'ala menjauhkan perasaan gelisah yang ada dalam diri kita.
Wah, tak apa, kamu jangan takut, jangan gelisah. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala bagi kamu makan, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita tanpa kita dapat nak hitung. Inna Allah yarzuqukum. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kamu. Selagi mana kita hidup, selagi itu confirm ada rezeki kita. Bahaya ni memang jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma banyak dengan sikit je. Kan? Bukannya nak kata rezeki tadi, oh duit melimpah ruah, makanan yang bertimbun-timbun, bukan. Tapi yang dikatakan rezeki itu kadang kesihatan kita, mampu untuk kita nak melakukan ibadat, ketaatan kepada Allah, itu juga adalah rezeki yang terbaik, kan? Wal ghammi, dan juga menjauhkan kita Allah Ta'ala lah, dengan sebab kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menghilangkan rasa sedih dalam diri kita. Ya, sedih hidup selalu. Sebab perkara ni jangan kita ada dalam ni sifat kemurungan. Ya, murung, duk fikir, kenapalah, duk gelisah hidup dia. Ya, jangan. Allah Ta'ala kata janganlah kita jadi alhammi wal hazan, rasa sedih, rasa gelisah. Janganlah kita gelisah tentang kehidupan kita di dunia, tapi rasalah kita takut kita bila di akhirat, takut kita tak berjaya masuk ataupun terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, hadis riwayat Imam Ahmad dan lafaz daripadanya, dan perawi-perawinya semuanya siqah. Siqah ni maksudnya semuanya perawi tadi boleh diterima, benar. Siqah ni bila darjat yang paling tinggi dalam perawi hadis lah. Okey. Dan sanadnya, hadis ini dihukumkan dengan sahih sanad dia. Sanad dia sahih, betul. Jadi maksud dia, dengan kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurganya dengan mudah. Jadi syaratnya kita kena berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jihad kita sekarang ni bagaimana? Kita bawa ataupun kita ikut jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sempena dengan bulan Hijratul Rasul, hijrahnya Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, iaitu untuk nak membina sebuah negara yang kukuh. Rasulullah tunjuk, dia punya pamerkan negara, sebuah negara yang sebenar-benarnya dalam pentadbirannya tidak ada penindasan, tidak ada kata apa yang Rasulullah lakukan semuanya adil. Ya. Rasulullah sendiri sebagai seorang pemimpin negara tak ada harta yang banyak dalam diri dia, dekat rumah dia. Sebab apa? Sebab dia tak perlu yang tak perlu. Mereka keluar berjihad pada jalan Allah SWT sama-sama, kan? Harta itu bukan matlamat utama mereka, ya. Tapi yang matlamat utama adalah pembentukan sebuah negara yang menjaminkan keharmonian dan ketenteraman awam. Ya, itu kalau Rasulullah dah pamerkan dah. Jadi ada terdapat golongan Yahudi yang menentang Rasulullah. Rasulullah kata, dah kamu tak boleh nak duduk dengan aku, maka lebih baik kamu keluar daripada Madinah ini. Ya, ini golongan Yahudi tadi yang duduk, orang kata apa, berpakat dengan orang luar untuk nak menyerang kota Madinah. Rasulullah tak bunuh, tapi Rasulullah bagi peluang kepada dia, pergilah keluar, kamu pergi cari tempat lain, kamu taubatlah sendiri. Gitu. Itu alam pilihan. Jadi dengan sebab hijrah tadi, sempena tajuk kita bersama dalam bulan hijrah juga, ya. Jadi pembentukan kota Madinah tadi sebagai satu lambang syiar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Rasulullah mengajar kita cara pentadbiran,
ketenteraman awam, kesatuan dan sebagainya. Ya. Jadi saya rasa cukup sekarang tu kuliah saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik Ustaz, di akhir zaman itu habis akan nampak kita Ustaz serangan pemikiran dengan teknologi itu sebagai mana kita nak Menepis. Serangan kita macam ni je lah. Bila orang menghentam kepada agama Islam, contoh sebab ada juga kadang saya dah tengok dalam live tu, dia kata dia Islam, tapi sifat yang ditunjuk tadi bukan Islam. Apa dia? Dia dah buat live, kadang dia kata ni dia maki orang tu. Yang saya dah tengok tu dia maki Israel. Kenapa kita nak maki dia? Tak perlu maki. Sepatutnya kita tunjukkan bagaimana gambaran Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Takkan orang maki kita jawab balik maki, tak. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Maka budaya yang perlu kita tunjuk seperti mana yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ni kita boleh ambil ayat ni dalam surah Al-Furqan. Ayat tu dalam surah Al-Furqan, ayat wa ibadur rahman. Ayat pula ayat dia. Bila sifat seorang hamba Allah yang maha pemurah, yang maha lagi orang kata apa, yang baik ni, bila orang jahil menuduh mereka, orang jahil menghentam mereka, mereka sentiasa bercakap benda yang baik juga, menjaga berkata benda yang baik untuk jawabnya. Dia tak kata kamu pun 2 kali 5. Orang ni kata balik kat dia, kamu 3 kali 5, kamu 4 kali 5. Tak. Maksud dia, maksud dia akan cakap benda yang baik. Okey, terima kasih di atas teguran kamu, ya. Jadi yang terbaiknya adalah biarlah kat dia, dia nak cakap apa pun biar kat dia. Benda ni bila orang tak ambil tahu, lah jadi akan tinggal, dia pun tinggal, tak peduli, ya. Maka kita mengajar, tetap kita meneruskan menyampaikan benda yang baik, ya. Terus kita sampaikan benda yang baik, ya. Ya, Islam mengajar kita supaya daripada kita melakukan perdebatan yang tak berfaedah, lebih baik tinggalkan, ya. Untuk buat apa kita nak berdebat bila benda yang tidak memberi faedah kepada kita? Ataupun dengan berdebat tadi dah tahu dah orang memang tak nak ikut kita pun, kan? Kita buat apa kita nak tunjuk kata kita hero dan sebagainya, ya. Jadi dengan itulah, dengan perkembangan teknologi pada zaman kita sekarang ni, maka sebenarnya kita kena kembali juga kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu macam mana kita nak menepani teknologi. Antaranya pernah saya bentang di dalam seminar, satu seminar berkaitan dengan digitalization, adab-adab semasa kita berhadapan dengan teknologi, ya. Yang pertamanya kita kena ada tasamuh. Tasamuh maksudnya saling bertolak ansur. Yang kedua, mesti ada sifat benar. Datangnya satu berita daripada teknologi, maka jangan kita terus terima, tapi kita kena selidik dulu. Kita nak cari berita yang benar tadi, kita kena selidik dulu. Seperti mana Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu khabar berita yang yang kita tak kenal siapa yang bawa tadi, maka lebih baik kita sendiri, kan? Itu.
inilah yang disebut, di antaranya adalah beberapa nilai yang disebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya, dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, semasa kita nak mendepani era digitalisasi tadi. Jadi tak semualah kan. Ini pembentangan ni saya buat di pasar yang ke-8 apa dia punya pembentangan antarabangsa di kolej, dulu kolej, sekarang dah naik Universiti Islam Selangor UIS di Bangi. Pembentangan tu saya buat dalam tu. Adalah tu saya tengah tunggu artikel saya dipublishkan, dikeluarkan dalam jurnal, bentuk jurnal dan sebagainya. Alhamdulillah. Banyaklah dalam persidangan tu, banyaklah membentang akhlak, nilai murni dan sebagainya. Dalam kita mendepani ni, era sekarang ni kena ada akhlaknya. Ramai yang terpengaruh tak ada akhlak. Itu yang jadi tak tahuan semua. Jadi tunjuk akhlak Islam, insya-Allah selamat semua. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar tu, insya-Allah. Saya dah kelas pukul 8.30 lah. Jadi tak boleh nak lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma hajatna. Wa dzakir ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa qina wa qina hajat. Bi barakati sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, manfaatlah ilmu yang kami pelajari pada pagi ini. Ingatkan kami bila kami lupa padanya. Allah, kembalikan pada kami pada waktu kami lupa. Ajarilah apa yang memberi manfaat untuk kami hidup di dunia dan di akhirat. Terimalah doa kami. Dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي